Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Learn and Play with Dr. K. Okey, jadi pada hari ini kita akan menyambung semula video yang telah saya buat pada beberapa hari yang lalu, di mana hari ini kita akan menyambung juga tentang timer, iaitu hari ini lebih kepada aplikasi timer tersebut, iaitu macam mana kita nak buat blinking lamp. Iaitu lamp ni sebagai kita punya output. Jadi macam mana kita nak buat dia blinking ataupun dia berkelip-kelip. Okey, apa itu blinking lamp? Okey, seperti mana yang semua orang biasa belajar programming, semua orang akan tahu bahawa blinking lamp ini ialah satu aktiviti yang menjadi orang kata main ataupun keutamaan apabila mereka melakukan pengaturcaraan. Tak kisahlah belajar programming Arduino, C ke, dan juga even though PLC sendiri pun, blinking lamp ni merupakan aktiviti yang orang kata basic, okey, basic untuk semua orang belajar. Okey, sebab apa? Dia sangat-sangat mudah untuk dibuat sebenarnya. Jadi macam mana kita nak buat blinking lamp di dalam PLC ni? Okey, of course lah kita terpaksa menggunakan timer untuk blinking. Sebab apa? Timer ni merupakan satu komponen yang kita perlukan untuk dia putuskan dan sambungkan litar. Jadi apa maksud putuskan dan sambungkan litar? Okey, seperti mana kita tahu kalau kita putuskan litar, maknanya kita potong litar tersebut, maka arus tidak boleh mengalir. Jadi maksud di sini apabila kita putuskan litar, maka apabila arus tak mengalir, of course lah lampu tersebut tidak boleh menyala. Jadi apabila kita sambungkan balik litar tersebut, okey, jadi arus boleh mengalir. Maka di sini kita boleh lihat lampu tersebut akan menyala. Jadi putus dan sambung di sini dia bermaksud macam mana kita nak matikan lampu tersebut dan juga kita nak hidupkan lampu tersebut. Jadi di sini ialah macam mana kita nak halang pengaliran arus dan juga kita nak sambung balik pengaliran arus. Itu maksud sambung dan juga putuskan litar. Jadi di sini apabila kita buat blinking, dua timer diperlukan. Dua timer diperlukan, iaitu kombinasi antara on delay timer dan juga off delay timer. Sebab apa? Bila kita hendak memulakan aktiviti blinking ni, of course kita nak dia memula tu di dalam keadaan menyala. Kita tekan button start, lampu terus menyala. Jadi dalam tempoh beberapa saat dia akan padam. Jadi di sini pentingnya apa dia? Off delay. Okey, off delay. Maknanya yang pertama sekali adalah off delay, sebab kita bila kita start beberapa saat dia padam. Okey, ini adalah off delay. Jadi selepas itu, selepas dia padam, kita nak di on balik. Maknanya di sini bila off ke on, okey, off ke on, maka di sini akan berlaku pula on delay. Jadi di sini adalah kombinasi di antara off delay dan juga on delay. Sebab tu dia sangat-sangat penting. Okey, saya rasa ini cukup introduction saya tentang blinking, penggunaan timer untuk blinking. Jadi seterusnya kita akan terus pergi kepada macam mana kita nak buat blinking ni di dalam CX programmer kita. Okey, jom kita pergi. Okey, ini kita punya CS programmer. Saya dah buka CS programmer siap-siap. Okey, jadi di sini kita macam biasa, kita file, kita new. Okey, boleh bagi nama lah apa-apa, tak kisah. Macam saya bagi SP1E, settings kan. Ini apa yang saya biasa pakai di universiti lah, di TM, sebagai pengajaran saya. Okey, jadi di sini terpulang pada semua orang nak boleh pakai apa-apa jenis pun model untuk PLC. Sebab dia sama sahaja, cuma beza dari segi input dan juga output memori dan sebagainya. Tapi dari segi simulation kita boleh buat. Okey, so sekarang ni kita akan buat macam mana kita nak buat blinking tu. Okey, first kali ialah kita kena fikir. Okey, kita nak apabila kita tekan button start. Okey, kita fikir secara logik. Bila tekan button start, lampu akan menyala. Dan beberapa saat kemudian lampu akan padam balik. Dan kemudian dia on balik, off balik, on balik, off balik. So dia akan continuously repeat dalam bentuk loop lah, orang kata bentuk macam tu. Jadi macam mana kita nak buat macam tu? So fikir berlogik. Siapa yang akan onkan lampu tersebut? Of course lah, yang akan on lampu tersebut mestilah start button. Start button. Tetapi start button tu kita tak boleh directly sambung kepada kita punya output lamp tersebut. Maka kita perlu buat indirect connection. Jadi pentingnya kita letak daripada start button masuk kepada relay dulu. Dan relay itu baru kita sambungkan kepada kita punya output. Okey, macam tu kita punya sambungan. Jadi kita kena fikir supaya kita nak menyelamatkan kita punya litar daripada mengalami kerosakan dan sebagainya.
Okey, jadi first kali kita perlu letak apalah new contact ni lah. New contact sebagai kita punya start button kita. Kita letak di sini. Okey. Macam biasa 0.00. Okey, sebagai start button kita. Okey, ingat kosong ini ialah kita punya address untuk input. Ia dua, 0 dan juga 1. Okey, kita first kali kita akan pakai 0 lah, 0.00. So pin dia adalah 00. Dan kedua ialah stop button kita macam biasa. 0 juga, 0.01. Ya. Pin kedua 01. Okey, ini adalah stop button kita. Ingat dan stop button ni biasa kita akan pakai normally close. Okey, supaya bila kita tekan baru dia akan putuskan litar. Itu ialah masuk normally close. Jika keadaan asal kita tekan, dia akan bagi dalam normally, dia akan boleh membenarkan arus melaluinya. Okey, dan seterusnya kita akan terus masuk kepada new coil. Okey, ini coil ni kita gunakan sebagai output lah. Okey, output ni, coil ni mesti berada di paling hujung. Okey, kita letak di sini, dia akan secara automatik akan terus sambung kepada hujung. Tak perlu nak letak di sini. Okey, tak perlu letak di sini. Dia cukup sekadar di sini sebab sistem ni akan identify sekiranya kita letak coil, dia akan automatik tahu yang ini adalah pada bahagian hujung. Okey. Jadi di sini kita akan letak relay. Contoh kita letak alamat dalam 4.00. Okey, ini terpulang. Okey. So nampak dia terus sambung secara automatik ke sini. Dan seterusnya kita letak pada rang seterusnya, ini adalah coil bagi relay dan seterusnya kita letak contact pada rang yang kedua. Okey, ini adalah sambungan daripada relay tersebut, maka di sini sambungan ni mesti dah sama lah. Kalau sini coil kita 4.00, kontak dia 4.00 supaya sini bila sini energize atau menyala, so sambungan daripada sinilah. Dia terus sambung ke sini. Okey, maka alamat dia tetap sama. Ini adalah kontak bagi relay tersebut 4.00. Okey, dan kita akan menghidupkan dua benda di sini. Sebab first kali kita akan hidupkan kita punya output. Okey, kita boleh masukkan kepada output kita dulu. Okey, masukkan output. Okey, output pun sama juga seperti yang saya terangkan sebelum ni. Kita ada output punya di dalam PLC yang CP1E yang saya pakai adalah 100 dan juga 101 channel dia. Maka di sini saya akan pakai channel 100.00. Okey, ini adalah sebagai saya punya output lamp. Dan juga pada masa yang sama, kita nak buat seperti saya terangkan sebelum ni. Yang first kali adalah off delay. Okey, pada off delay ni maknanya dalam bila push button ditekan, dihidupkan dua benda. First kali adalah hidupkan output. Dan second, dia akan hidupkan timer. Supaya selepas timer tu habis bergerak, maknanya habis countdown, maka timer tu akan energize. Once dia energize, dia akan putuskan litar. Bila maksud saya putuskan litar, supaya dia tidak mengalir lagi kepada output ini. Dia tak mengalir kepada output ini. Okay, so sekarang ni, of course lah, kita perlu letak juga contact relay 4.00. Okay, dan dia akan menghidupkan timer. Okey. Timer kita yang pertama, timer 000. Okey, contoh kita ambil nilai dia ada 2 saat. Okey. Ni terpulang pada semua orang, kita testing je. Okey. So sekarang ni ini adalah off delay ya, seperti mana saya terangkan. Okey, maknanya di sini apabila kita tekan button start. Okey, maaf, kita perlu letak latching Sebab ini kalau kita dalam keadaan sebenar kita perlu letak latching. Kalau tanpa latching, maknanya kita perlu tekan je start button tu. Kita tak boleh lepaskan tangan kita. Okey. So latching ni mesti sama dengan nilai coil relay tersebut lah yang ada di situ 4.00. Okey, kita sambungkan ke atas. Okey, supaya dia jadi latching ataupun holding state. Okey. So di sini kita dah siap untuk kita punya first lah. Maknanya dia akan hidup, dia akan padam. Okey, kalau kita tengok di sini. Okey, dalam masa tempoh 2 saat, okey, once kita tekan push button start ni bila kita tekan push button start ni, lampu ni akan menyala. Dan dalam masa yang sama, dia akan menyalakan juga timer ini. Okay, timer akan start counting down. Apabila dia dah habis start counting down, maaf ya, saya tak siap lagi. Apabila dia start counting down, kita nak make sure dia akan putuskan litar. Jadi macam mana kita nak putuskan litar? Jadi kita perlu letak satu kontak timer ini di sini. Okay, satu kontak timer yang berada di situ. Iaitu kontak dia mestilah timer juga, T000. Dan dia adalah dalam bentuk normally close. Sebab apa? Kita nak apabila sini energize ataupun sini menyala, sini akan jadi normally open. Okay, sebab apa? Bila kita nak, kalau sini terpadam, sini dapat mengalir ke arus. Tapi bila sini menyala, kita nak dia terputuskan litar. Dan apabila diputuskan litar, maka output tidak akan menyala. So, kita boleh testing sama ada itu betul ataupun tak. Okay.
So, kalau kita set on. So, kalau kita start on, maknanya menyala. Apabila dia habis kira, dia akan putuskan litar. Okey, ini pertama. Jadi, macam mana kalau kita nak dia menyalakan balik lampu tersebut setelah beberapa saat? Okey, jadi kita perlukan lagi satu timer supaya timer tersebut mampu untuk menghidupkan balik lampu ini. Sebab tadi kita dah buat satu, on, off. Jadi kita patah balik supaya dia boleh onkan balik. Jadi di sini siapa yang akan menghidupkan timer yang kedua? Mestilah timer yang pertama ni akan activate timer kedua supaya timer kedua ni mampu menghidupkan balik semula kita punya output ini. Okey. Jadi di sini kita perlu buat satu lagi kontak di bawah ni, di mana kontak ini adalah kontak bagi timer. Sebab apa kita kena ingat, timer yang kedua ni dihidupkan oleh timer yang pertama. So sini adalah T000, normally open. Dan kita akan sambungkan kepada timer yang kedua, timer 001. Okey. Dan dia punya tu adalah sama juga, kita ambil 20. Okey, 001 ni adalah timer yang kedua lah. Okey. Jadi sekarang ni kita dah buat macam ni. Okey, kita dah siapkan dua timer ni. Jadi macam mana kita nak buat timer ni mampu menghidupkan balik T00 output kita 100.00 ni. Jadi kita perlu fikir macam mana ini perlu hidupkan ni. Kalau kita cuba run kita run, kita sama-sama fikir. Kalau kita cuba run, okey. Kalau saya tekan button start set sini set on. Okey. So yang ni akan menyala, ini akan start counting down. Okey, ini pun bila dah habis dia akan start counting, betul tak? Jadi kita nak apabila dia dah habis activate ni, kita nak dia mampu mengalihkan arus balik di sini. Tetapi kalau sekiranya kita letak contoh, kita letak di sini, adakah ia mampu? Tak mampu. Sebab apa sekarang ni, bila kita lihat pada T000 ni dia masih dalam keadaan normally open. Jadi macam mana kita nak make sure timer yang kedua ini mampu untuk memastikan T00 ni jadi normally close balik semula. Maknanya dia mampu untuk mengalihkan arus. Jadi caranya mudah saja. Kita perlu make sure timer yang ni dalam keadaan tidak menyala ataupun de-energize. Kita perlu kuasakan dia. Okey? Jadi maknanya di sini timer yang kedua ni kita perlu putuskan litar pada di sini Kita perlu putuskan litar untuk timer yang pertama supaya apabila putus di sini maka arus tidak boleh mengalir. Apabila arus tidak boleh mengalir maka di sini akan de-energize ataupun dia akan tidak menyala. Apabila di sini tidak menyala secara automatik, di sini akan jadi normally close mula dan dia boleh mengalirkan arus. Macam itu cara dia, mudah saja. Jadi bila kita letak di sini kita letak di sini ialah normally close timer yang kedua. Okey, kita letak di sini. Okey. Sekarang ni kita tengok Okey, dia sangat simple je. So kalau kita set on, okey. So dia akan start counting down. Sini akan start counting down balik. Nampak tu. So dia dah jadi on, off kan. On, off. On, off. Okey. So kita punya dah jadi. Kalau kita lihat di sini ialah timer ni yang akan mengawalnya. Okay, sebab apa kita kena make sure macam mana kita nak putuskan dan hidupkan litar. So kita kena fikir secara logik. Sebab tu namanya programmable logic controller. So dia sangat-sangat mudah sebenarnya. So saya harap dengan video yang saya buat untuk kali ini dapat memudahkan semua orang untuk memahami macam mana kita nak buat blinking. Sekiranya terdapat beberapa soalan ataupun soalan-soalan yang ada ingin kemukakan, sila komen di bawah. Okey. So saya rasa setakat ini saja video saya untuk blinking menggunakan timer. Okey, semoga kita dapat berjumpa di dalam video pada lain kali iaitu dalam Learn and Play with Dr. K. Okey, sehingga bertemu lagi. Jadi hopefully semua orang boleh amalkan, semua orang boleh buat, boleh faham semua. Okey.
Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.